Okey. Yes, kita nak lihat kesan akibat dasar ekonomi baru dan kesan akibat dasar pembangunan nasional. So, antara kesan dia yang seterusnya iaitu wujudnya pengangkutan dan perhubungan, di mana apabila wujudnya pembangunan ekonomi, maka wujudlah pemodenan pengangkutan. Nampak tak kat sini? Maknanya di sini, kalau kita kata pembangunan ekonomi, maka akan beri kesan kepada pemodenan pengangkutan awam. Sebab pelaburan telah dilakukan oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan. Seperti apa? Seperti jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api, pelabuhan yang moden. Ini semua telah merancakkan aktiviti ekonomi negara. Termasuklah ke kawasan pedalaman. Dan sistem pengangkutan ini juga memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. So, integrasi maknanya proses apa? Proses perpaduan antara negeri, iaitu antara Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak dan Sabah. So, kita lihat di sini contohnya seperti kemajuan seperti Lebuh Raya Pantai Timur, LPT. Nampak tak? Seluruh negara kita sebenarnya dipenuhi dengan lebuh raya. Dan lebuh raya paling banyak ialah lebuh raya di Selangor lah. Kita ada Duke, kita ada NPE, kita ada LDP, kita ada Allah, macam-macam. Ada Max, kemudian ada Allah, LKSA, Laksa. Ya, betul. Tetapi the problem is, semuanya kat Selangor. Kemudian semuanya ada tol. So, bila ada tol kan, semua kena bayar. Okey. Jadi problem juga sebenarnya kan. Asyik kena bayar tol aja kan. Peninglah juga kan. So, itu lebuh raya. Dan antara lebuh raya yang paling panjang iaitu lebuh raya Plus. Okey, lebuh raya utara selatan daripada Bukit Kayu Hitam tu, di Kedah sampailah ke JB. Itulah dia lebuh raya Plus. Itu kemajuan. Berapa kilometer cikgu? 748 kilometer. Okey, 748 kilometer. Ya, semalam kita telah tengok. Okey, siapa yang tengok Siapa yang tengok parlimen dah tahulah semalam siap bergaduh, siap berperang, siap membantah apa semua kan. Okey, untuk hentikan tol lah apa semua kan. Ya, betul. So, bagi cikgu sebenarnya polemik untuk cadangan untuk menghentikan tol tu sebenarnya dah ada dah daripada dulu lagi kan. Tapi sebenarnya bagi cikgu tol tu patut dikurangkan. Tol tu patut dikurangkan. Tetapi tol tu tak boleh dihapuskan. Kerana kalau dihapuskan tidak ada orang yang menjaga maintenance maintenance bagi lebuh raya itu. Maka lebuh raya itu akan mudah rosak. Siapa nak jaga maintenance R&R, siapa nak jaga maintenance jalan raya tu. So, tol kena ada. Cuma mungkin patut dikurangkan lah. Kan? Tak adalah banyak-banyak. Kan? Bayangkanlah bayangkan daripada KL, kalau pergi ke Alok Star, kan? Dia punya tol saja dekat RM60. Okey, dah sama macam minyak dah. Dia punya tol sama mahal dengan minyak. Jadi itu yang kita rasa patut kurangkanlah. Baik. Kemudian majlis perasmian pembukaan MRT laluan Sungai Buloh Kajang oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Bosku. Inilah dia bosku iaitu beliau telah melancarkan projek MRT. Dan juga kita lihat inilah dia perkhidmatan udara dan juga kereta api. Okey, siapa tahu ini kereta api apa ni? Ini kereta api apa ni? Mungkin korang biasa naik kot. Kereta api apa ni? KTM ke? KTMB iaitu komuter. Ini bukan MRT. Ini bukan MRT, ini komuter. Ini komuter. Ada beza antara komuter dengan MRT, ada beza dia. Okay. So ini komuter lah. Daripada Pelabuhan Kelang sampai ke Kuala Lumpur. Ini komuter. So bermakna bila ada kedua-dua dasar ekonomi baru dengan dasar pembangunan nasional,
So kita telah menikmati kemajuan-kemajuan ini. Bagus sebenarnya. Kemudian belum cerita tentang perkembangan-perkembangan wilayah. Di mana kalau kita lihat di sini, iaitu adanya kawasan-kawasan yang telah maju. Seperti perkembangan ekonomi melalui dasar ekonomi baru dan DPN ini menyebabkan kemunculan beberapa bandar baru. Ingat, salah satu kesan pelaksanaan DEB dengan DPN iaitu munculnya bandar-bandar baru, termasuklah Felda Segitiga Jengka, kemudian menjadi bandar Bandar Tun Abdul Razak. Ada orang main bola dekat Padang lagi. Jangan terbabit ya. Kita khawatir. Kemudian Jengka ini kalau kita lihat ditubuhkan melalui projek Segitiga Jengka oleh Felda, dan nama Segitiga Jengka digunakan mengambil kira lokasi Jengka yang terletak di antara 3 daerah iaitu Temerloh, Maran dan Jerantut. Dan di bandar ini terdapat pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Kamu tahu tak, Bandar Segitiga Jengka ada stadium kau? Ada stadium. Dan stadium tu di kawasan kiri kanan hutan tu ada stadium, dan stadium tu adalah pusat latihan bagi pasukan bola sepak Felda United. Pasukan Felda United berlatih di kawasan stadium. Stadium Jengka ya, stadium Bandar Baru Jengka. So hebat tak hebat lah kat sana ada stadium. Kemudian terdapat juga kilang yang kalau kita lihat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian seperti ada kilang Alps, ada kilang bimbingan, bank pembangunan serta bengkel dan kereta. Alps ni kalau tak salah cikgu adalah kilang yang berkait rapat dengan kilang Alps ni kalau tak salah cikgu adalah kilang buat aircon kalau tak silap cikgu. Kalau tak silap cikgu ya. Okey. Jadi itu bermakna ada kawasan-kawasan kilang di bandar itu. Maju tak majulah. Ada UiTM lagi. So kalau kepada sesiapa tu Alps tu gunung. Okey. So kalau kita lihat, kalau kawasan UiTM Jengka ni ada UiTM, dan sesiapa yang selepas SPM nak mohon ke UiTM, nak berjalan jauh, UiTM Jengka ni adalah salah satu dia punya UiTM lah, salah satu cawangan dia. So boleh try mohon. Boleh try mohon. Baik. Ini kemudahan stadium ini yang terdapat di Bandar Tun Abdul Razak Jengka di Pahang. Itu dari kemudahan sosial. Dari segi aspek ekonomi dasar ekonomi baru dan DPN ini juga membawa perubahan dari aspek ekonomi. Kedua-dua dasar ini menyebabkan berlaku perkembangan dalam perindustrian dan perdagangan yang telah meningkatkan kestabilan ekonomi negara kita. Sebab apa? Sebab ada perkembangan perindustrian berteknologi tinggi, kemudian perkembangan kawasan perindustrian baru, dan telah wujudnya industri kereta nasional, iaitu kereta Proton. So kita tengok. Perindustrian berteknologi tinggi. Mulai tahun 1980-an, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan iaitu industri berat yang bertujuan untuk memperkukuh asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang tinggi. Wow. Ini matlamat kerajaan. Dan perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar. Dan kebanyakan industri teknologi tinggi ini dikendalikan oleh HiCom, iaitu maksud HiCom ingat maksud HiCom ialah Heavy Industries Corporation of Malaysia. Ingat tu, Heavy Industries Corporation of Malaysia, HiCom, yang ditubuhkan pada tahun 1980. Dan antara projek yang telah dilaksanakan oleh HiCom ialah termasuklah membaiki kapal di Limbungan Pasir Gudang. Limbungan ni maknanya tempat repair kapal di Pelabuhan Pasir Gudang. Hebat tu. Ingat senang ke nak repair kapal.
Kapal besar kan. Jadi dia kena teknologi yang tinggi. Kemudian industri besi dan keluli di Perai, Pulau Pinang dan Teluk Kalong. Kemudian loji gas cecair. Kalau kita lihat loji gas dan cecair itu di Bintulu, Sarawak, dan juga stesen jana kuasa di Raub, Pahang, dan kilang penapis petroleum di Kerteh, Lutong dan Port Dickson. Okey. Okey. Baik, so itu dilakukan oleh Highcom. So nak repair susah, nak buat senang tak? Lah, nak buat memang lagi susah, nak repair pun susah. Dia perlukan kemahiran engineering yang tinggi, ya, engineering yang tinggi, kejuruteraan yang tinggi. Memang, okey, bayangkanlah nak repair benda besar-besar kot, bukan senang. Dan satu lagi iaitu ada satellite komunikasi. So kalau kita lihat di sini, inilah dia zon perindustrian Pasir Gudang. Ini kawasan ni tahu. Kawasan pelabuhan dia, kawasan pelabuhan dia. So di sinilah kapal-kapal menurunkan pelbagai barang-barang seperti kontena dan sebagainya. So di sinilah okey, zon perindustrian Pasir Gudang. Jadi bermakna apa? Okey, telah wujudnya perindustrian berteknologi tinggi. Okey, ya, kalau terbang, kertas pun tak terbang. Baiklah. Ada je lah kau ni. Kapal dagang ke cikgu? Ya, kapal dagang. Ini semua adalah kapal dagang. Untuk kapal dagang. Yes. Okey. So ingat Highcom. Seterusnya iaitu kita lihat kawasan perindustrian baru. Okey. So apabila dilaksanakan dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional, maka telah wujudlah pelbagai kawasan perindustrian seperti estet perindustrian, taman teknologi perindustrian dan zon perindustrian bebas. Di mana kalau kita lihat di sini, estet perindustrian, kalau dikatakan estet ni sebenarnya adalah yang dimaksudkan estet ni ialah satu kawasan yang itu bandar terancang, dan di sini terdapat kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. So, kalau dikatakan estet perindustrian ini sebenarnya Shah Alam. Shah Alam adalah contoh estet perindustrian di Malaysia. Sebab Shah Alam ada apa? Shah Alam ada kawasan perumahan, kemudian ada kawasan pusat perniagaan, kemudian ada kawasan perindustrian dan ada pusat rekreasi. Betul tak? Dekat Shah Alam semua tu ada. Jadi kita boleh anggap bahawa estet perindustrian contoh yang paling baik adalah Shah Alam. Estet ni sebenarnya adalah kawasan. Kita kata kawasan yang kita katakan satu kawasan perindustrian yang lengkap. Estet ni sebenarnya adalah kawasan, merujuk pada kawasan sebenarnya. Tapi dia merujuk kepada segala kemudahan ada di situ. Dia bukan perladangan semata-mata. Estet ni bukan perladangan semata-mata. Macam kamu tengok, macam estet getah. Maknanya orang cakap, oh kalau estet getah, ladang getah kan? Betul tak? Tapi sebenarnya, kalau di ladang getah tu, di estet getah tu ada apa? Dekat estet getah tu akan ada kawasan perumahan. Kemudian ada sekolah. Betul? Kemudian ada kedai-kedai kecil. Kemudian barulah kawasan pertanian. Betul? Maknanya keempat-empat tu lengkap. Itu dipanggil estet. Nampak tak? So, samalah macam kat Shah Alam. Itu estet perindustrian tapi yang besar. So, ada kawasan perindustrian, ada kawasan perumahan, ada kawasan perniagaan dan juga ada pusat rekreasi. Itu dipanggil estet. Jelas kat situ kan? Dia estet kat situ. So, estet ini dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, pihak berkuasa pengguna wilayah dan juga pihak swasta, dan ianya memang bandar terancang. Sebab itu kalau kamu tengok Shah Alam adalah sebuah bandar terancang di mana kawasan yang dekat Taman Tasik itu kan, itu semua adalah kawasan perindustrian dan kawasan perniagaan serta ada pejabat-pejabat kerajaan. Kalau kawasan perumahan,
Di sebelah sini pula. Di sebelah sini, di sebelah section 16, 17, 18. Kemudian yang bahagian perindustrian, section 15, dia ada kawasan-kawasan dia. Kemudian kawasan, dah plan. Kawasan yang ada pendidikan, tu dekat UiTM, dekat section 7 kan. So dia dah well plan. Itu dipanggil Badan Terancang Estate Perindustrian. Yes. Nampak tak? So itu kesan daripada apa? DEB lah. DEBE dengan DPN ini menyebabkan wujudnya estate perindustrian. Dah plan awal-awal. Kemudian yang seterusnya iaitu wujudnya Taman Teknologi Perindustrian, di mana taman ini merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri, dan pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Dan apakah tanggungjawab Taman Teknologi Perindustrian ini? Adalah untuk menjalankan penyelidikan dan inovasi untuk membangunkan teknologi perindustrian. So, diwujudkan Taman Teknologi Perindustrian, dan hampir di di Selangor ada, iaitu berdekatan dengan Bukit Jalil. Kemudian di Kedah pun ada, iaitu di Kulim. Ini di Kulim, Taman Teknologi Perindustrian Kulim. Ini untuk kawasan menjalankan research and development. Nampak tak? Kemudian satu lagi, zon perindustrian bebas. Zon perindustrian bebas ni adalah satu kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau pelepasan tarif sebagai insentif, maknanya sebagai daya tarikan. Tujuan dia untuk apa tahu? Untuk menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. So kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional seperti Sundarby, Axiata Group Berhad dan Proton Holdings Berhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Sebagai contoh, kalau kita lihat zon perindustrian bebas di Batu Berendam, Melaka, ada kilang Honda. Ada kilang Honda. So kilang Honda tu memang telah menjadi, kita kata, sebagai tarikan utama di mana syarikat Honda telah melabur di kawasan itu. Dan ini telah menyebabkan merangsang kemajuan kawasan di sekitarnya. Itu dipanggil zon perindustrian bebas. Banyak lagi. Di Senawang ada, di Seremban ada, di Penang ada, dan banyak lagi. So itu zon perindustrian bebas. Kan? So di Pelabuhan Kelang pun ada yang macam ni. Okey. So kemajuan kawasan perindustrian baru ni kerana apa? Dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. Okey. Dan yang kita nak lihat di sini, inilah kesan yang paling obvious. Apakah kesan kemajuan dasar ekonomi baru dan DPN? Kesannya adalah kita telah menghasilkan kenderaan buatan Malaysia. Contohnya penubuhan HiCom dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. So industri kereta tempatan sebenarnya telah dicetuskan, dipelopori oleh Proton. Okey Ashley. Perusahaan automobil nasional iaitu Proton. Dan perusahaan automobil kedua iaitu Perodua. Inilah sebenar maksud Proton. Proton maksudnya perusahaan automobil nasional, dan Perodua maksudnya apa? Perusahaan automobil kedua. Itu Perodua tu. Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983 dan Perodua ditubuhkan pada tahun 1993. Dan untuk motosikal ada Modenas, motosikal dan enjin nasional Sendirian Berhad. So Modenas ialah syarikat pengeluar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. So perusahaan kereta dan motosikal nasional ini telah membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum di negara ini. So langkah ini dapat meningkatkan apa? Meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat.
inilah kereta-kereta yang telah dikeluarkan oleh Proton dan Pro 2. Ya, betul Aiman. Memang ada ramai orang-orang luar yang suka menggunakan kereta Proton kerana pertama murah, yang kedua dia tahan lasak. Dia tahan lasak. Walaupun mungkin body dia tak tahan lasak, tetapi enjin dia boleh tahan lasak lah. Spare part pun banyak. Jadi sebab itu orang suka. Ya. Dan ini antara model-model yang mungkin kamu pernah tengok kot. Okey. Okey, kita pernah ada kancil. Nampak tak? Kita ada Pro 2 kancil, kita ada Proton Tiara. Proton Tiara ni memang tak laku lah. Memang orang tak berminat sebab dia mengambil model daripada Renault. Memang jarang. Rusa pernah tengok Rusa? Pro 2 Rusa. Rusa ni, okey, ni Pro 2 Rusa ni dulu okey, pernah. So Rusa ni kalau ada pun sekarang ni orang banyak guna untuk apa tahu? Untuk orang-orang yang berniaga. Orang berniaga lah, van sekolah tak ada. Pro 2 Rusa ni kan. Banyak kenangan Pro 2 Rusa ni sebab pakcik cikgu pernah guna ya. Tetapi antara kereta yang boleh kita banggakan iaitu Proton Putra. Putra ni 2 pintu tau. Memang sporty. Enjin dia 1.8. Dia punya speed. Tak, dia bukan Wira. Dia bentuk macam Wira tapi dia 2 pintu. Dia 2 doors. Dia 2 doors. Kemudian enjin 1.8. Dia punya speed, dia boleh pergi dekat 200 lah. Memang dekat 200 lah. Okay. So itu antara Proton punya kereta lah yang kita pernah ada di Malaysia. Sekarang ni jadi klasik lah. Klasik rare, barang rare. Kemudian kita ada Pro 2 Kembara. Okey, Kembara. Kemudian Kembara ni sekarang ada lagi lah kan. Okey, ini antara kereta yang juga famous di Malaysia yang boleh dibanggakan, iaitu apa tahu? Proton Satria GTI. Dia panggil Satria GTI, Grand Touring Injection. Ini memang lagi dia handling by Lotus. Okey, Satria ni, Satria GTI handling by Lotus tau. Serius, handling by Lotus. Kan. So masa mula-mula keluar dulu harga dia memang 90,000. 90,000. By Lotus tau. Lotus ni adalah pembuat kereta sport. Okay. Yes. Tetapi siapa yang pakai memang untung gila lah sebabnya dia punya speed. Kawan cikgu pernah bawa kereta ni daripada PJ pergi ke JB, dia bawa dengan speeding 24. 240 stable lagi kereta ni. 240. Memang gila lah. Memang gila. Okay. So memang gila. Macam Supra memang. Sekarang dah susah nak jumpa lah. Barang ni barang rare. Dia rare. Sebab engine dia power. Yes. Dan Malaysia pernah ada kereta TD2000. Ini kereta macam ala-ala klasik tapi dibuat oleh modern. TD2000 ini. Kereta jenis yang tak ada bumbung, kereta klasik lah. Macam British car. So dia boleh buka bumbung dia. TD ni. Tapi tak ada orang pakai pun. Tak sanggup. Habis buatnya kat Malaysia ni sekarang, bila hujan sekarang macam mana? Kan? Dah tak ada dah rasanya. Dah tak ada dah. Kemudian Pro 2 Kenari. Dan juga satu lagi, di sini adalah Proton Wajah. Wajah dengan Kenari ni ada lagi lah. Dia tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Ada yang buka tutup tapi manual lah. Manual tutup dia. So, jadi maknanya apa? Kita ni, kereta Proton ni dengan Pro 2 ni memang hebat sebenarnya. Nasib lah kena hujan. Itulah pasal. Nasib lah kena hujan. Okey. Baik. So, itulah tentang kereta-kereta yang dikeluarkan oleh Proton dan Pro 2. Ini Proton Saga. Okey, merupakan kereta nasional pertama yang dilancarkan pada 1 September 1985. Dan sebenarnya kereta Proton Saga ini sebenarnya adalah hasil kerjasama antara Proton dengan Mitsubishi. Sebab itu model pertama kereta Proton ini
dia serupa macam Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer, yes. Sebab dia memang kerjasama dengan Mitsubishi. Okay. So sebab tu bentuk dia macam Mitsubishi Lancer. Okay. Jadi itulah yang berlaku kepada negara kita dengan kemajuan perindustrian. So di sini adalah kilang pemasangan peralatan kereta di kilang Proton. Jadi so kita boleh atas kebenaran. Maknanya Mitsubishi membenarkan, membenarkan Proton untuk apa? Untuk bekerjasama, di mana sebenarnya Proton dia buat dia buat body kereta dan juga enjin semua, tetapi enjin itu diambil daripada Mitsubishi. So diorang ada kerjasama. So bila jualan kereta Proton tu, maknanya Mitsubishi pun dapat untung jugalah sebenarnya. Dapat untung jugalah. Sebab itu diorang tak kisah tiru design tu. Kan? Yes, betul. Itu sebenarnya ya. Yes. Dapatlah lebih kurang lah tu. So kita lihat secara umumnya kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan kaum dalam masyarakat. So sepanjang tahun 1970 hingga tahun 2000, maknanya daripada dasar ekonomi baru sampai dasar pembangunan nasional, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang membanggakan. So pertumbuhan pesat ekonomi ini berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. So pelaksanaan kedua-dua ini telah bertujuan membantu rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. So kerajaan sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan rakyat. So sebagai rakyat kita perlu bersyukurlah dengan kemakmuran yang dikecapi pada hari ini. Maksudnya di sini, inilah bab 8 iaitu mencapai kemakmuran negara, dan itu menyebabkan kita telah menamatkan bab yang ke-8 ini iaitu membina kemakmuran negara. So, sedikit pengulangan untuk kita lihat di sini, kita lihat daripada sudut ini ya. So apa yang kita belajar dalam bab ini iaitu berkaitan dengan pembentukan dasar ekonomi baru. Dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan juga membuka pelbagai kegiatan ekonomi. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Dan antara cara pelaksanaan dia, iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat, rancangan buku hijau, agensi kerajaan, felda dan pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pemilikan modal saham, IKS dan pendidikan tenaga kerja mahir. Kemudian pembentukan dasar pembangunan nasional. Ini dasar yang kedua. Ingat sebab tu kita belajar ada 2 dasar saja sebenarnya. Iaitu dasar ekonomi baru pertama dan yang kedua iaitu dasar pembangunan nasional. So matlamat dia apa semua serta objektif dan pelaksanaan dasar pembangunan nasional ni adalah untuk membasmi kemiskinan juga, susun semula masyarakat, susun semula modal saham dan pembangunan wilayah. Dan pada subtopik yang terakhir kita telah belajar tentang apakah pencapaian yang telah diperolehi kesan daripada dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional dari aspek sosial dan ekonomi. Maka dengan itu tamatlah bab yang ke-8, membina kemakmuran negara. Okey, baik. So ada sebarang soalan ingin ditanyakan? Silakan kalau ada apa soalan nak tanya. Yes. Mungkin Anik ataupun Azim ataupun Danish, Haji, Nazira, Nazri. Ashraf. Tak ada ya, Dini? Okey, sebelum itu korang ni layu je penat hari ni PDPR banyak kan kesian korang. Okey. Ya, okey, cikgu faham. Cikgu faham. Ada Koko lagi. Tak fahamlah macam mana Koko boleh buat online Tak faham. Macam mana Koko nak buat online? Kan? Korang kena record korang punya aktiviti pergerakan ke? Kena record pergerakan korang ke macam mana? Tak faham Serius tak faham. Okey. Okey, betul.
Kan. Okay. Oh, tengok YouTube. I see. Okay. Okay. Baiklah. Okay. So, kita lihat ni. Okay, dia kata koko. Budak-budak dia koko ya. Kat tengah online pun dia koko. Macam mana koko dia orang ni? Kan? Tengok YouTube. Okay, bye. Baik. Okay. Koko tu. Okay. Guna GM. Okay. Sedu koko online. Okay. Yang ni kelas kelima saya hari dari pagi non-stop kelas. Allahu Akbar. Sudah tak? Betul lah. Hari ni berapa? 16,000 eh? Hari ni 16,000 kes. Serius ah? Oh yo. Kan cikgu dah cakap. Sebenarnya kan Kementerian Kesihatan kena bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Kan? Sebab cara yang betul untuk duduk di rumah. Sebab selama ni kita semua duduk di rumah tapi kes makin meningkat. Dia kata kalau kita semua duduk rumah, kes takkan meningkat. Tapi kita dah duduk rumah, still kes meningkat. Maknanya mungkin ada kesilapan kepada cara kita duduk di rumah. Mungkin dia kena mentionkan duduk tahiyat akhir ke, atau duduk antara dua sujud ke, ataupun duduk cangkung ke, ataupun kena kena mention kan tu. Macam mana caranya? Mungkin salah kot selama ni kita cara duduk kan. Kan? Duduk bersimpuh ke? Kan? Nak kena tahu juga tu. Duduk macam mana ni? Kira kita salah duduk ni sebenarnya. Kan? Duduk bersila ke? Kan? Bulan 9 ni korang nak balik dah. Kan? Kan? Dulu kata betul-betul jangan keluar sebab ni je nak bagi kesun. Yes, betul. Terduduk saya cikgu. Terduduk nampak? Ada yang terduduk. Mungkin sebab kes ni meningkat sebab ramai yang terduduk. Bukan ramai duduk, ramai yang terduduk. Okey, kalau macam tu berdiri, berapa lama pula kau nak berdiri Ashraf? Saya tak boleh duduk dah cikgu, terbaring dah. Jangkung tak ada ke? Tak confirm sangat lah terduduk sampai terbaring. Itulah. Kita selalunya apa tahu? Selepas kelas, kita terduduk. Lepas tu terbaring. Lepas tu terlelap. Yang tak tahan lepas tu kan, terbangun. Terbangun. Alamak. Okay. So, kan. Jadi, so itu antaranya. Macam ada pengalaman je. Cikgu saya pernah. Betul. Semua ter. Kan. Semua ter kan. Jadi, kena hati-hati lah. Kena hati-hati ni. Okay. Baik. So, oleh kerana kamu semua pun tak ada soalan, cikgu tahu kamu pun macam blur-blur je kan. Okay. Cikgu telah sediakan satu set soalan dan soalan ini adalah soalan objektif. Tak ada maknanya kolej terkeluar rumah. Itu memang kau nak keluar. Okay. Okay. So, cikgu telah sediakan satu set soalan. Soalan bentuk objektif berkaitan dengan bab 8. Cikgu saya memang tak ada soalan, tapi kenapa cikgu bagi soalan pula? Iyalah, kamu tak ada soalan. Cikgu ada soalan. Nampak tak? So, cikgu beri soalan. Alah, soalan objektif je kot. Kan? Okay. Okay. Ya, apa pula soalannya Dini? Ya, silakan Dini. Apa soalannya? Nak tanya apa? Silakan.